Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan bin Muhammad Nur Azli. Jadi di kesempatan ini saya akan melakukan satu video refleksi mengenai pembelajaran subjek psikologi pendidikan menurut perspektif Islam. Jadi marilah sama-sama kita saksikan. Di dalam video refleksi ini saya telah pecahkan kepada beberapa bahagian. Pertamanya saya akan menyentuh tentang konsep psikologi pendidikan. Kedua, kita akan dengar pula mengenai kepentingan psikologi pendidikan. Kemudian, saya akan terangkan bagaimana pemikiran tokoh-tokoh Islam terhadap konsep pendidikan dan cara mengaplikasikannya terhadap psikologi pelajar. Keempat, saya akan menceritakan pula tentang teori perkembangan Barat. Dan yang terakhir, saya akan kongsikan mengenai dapatan yang saya peroleh daripada dua webinar yang telah kita jalankan sebelum ini. Yang pertama ialah berkenaan konsep psikologi pendidikan. Dalam perbahasan konsep ini, saya akan kongsikan mengenai tiga perkara penting, iaitu yang pertama definisi psikologi pendidikan, matlamat psikologi pendidikan dan juga peranan guru itu sendiri. Baik, untuk bahagian definisi ini saya pecahkan kepada tiga. Pertamanya definisi psikologi secara umum. Kedua, definisi psikologi pendidikan dan yang ketiga, definisi psikologi pendidikan Islam. Hal ini adalah kerana supaya kita lebih faham dan lebih jelas dengan baik tentang maksud psikologi itu. Secara mudahnya, apa yang saya faham dengan perkataan psikologi ialah satu disiplin ilmu yang mengkaji secara saintifik tingkah laku manusia yang melibatkan beberapa aspek. Contohnya seperti aspek pemikiran, sikap, perasaan, naluri, potensi, kecerdasan, keperluan dan juga tindak balas seseorang manusia itu terhadap rangsangan persekitaran sosial. Dalam bahasa mudahnya, saya boleh katakan psikologi ini merupakan kehidupan seseorang individu tersebut. Kemudian, psikologi pendidikan pula merupakan satu proses untuk kita memahami perkembangan potensi dan kemahiran para pelajar ataupun peserta didik dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan juga jasmani mereka. Maksudnya di sini ialah bagaimana cara seseorang guru itu untuk memahami tindak tanduk para pelajarnya. Manakala psikologi pendidikan Islam pula membawa maksud suatu bidang ilmu yang mempelajari jiwa manusia dengan berbagai aspeknya berdasarkan ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan pendapat para ulama. Ilmu ini sangat penting kerana apa? Kerana ianya sangat penting dalam merancang konsep pendidikan, terutamanya yang berkaitan dengan matlamat pendidikan, penyusunan kurikulum pendidikan, metodologi pengajaran, peranan guru dan juga peranan para pelajar. Seterusnya, apakah pula matlamat psikologi pendidikan? Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk melahirkan para pendidik yang bijak dalam soal pengurusan tingkah laku, corak pemikiran dan kejernihan emosi para pelajar. Melalui apa? Melalui langkah-langkah yang tuntas berdasarkan panduan dan petunjuk yang benar, iaitu Al-Quran, Al-Hadis, pendapat para falsafah dan juga ulama Islam. Perkara ini sangat penting kerana dalam usaha untuk melahirkan para pelajar yang sempurna dan seimbang dalam pelbagai aspek, maka ianya sangat perlu kepada para guru untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang selok-belok psikologi pelajar. Peranan guru sangat penting kerana guru merupakan salah satu daripada 5 elemen dalam konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Jika kita lihat zaman kini, banyak berita-berita sensasi yang dipaparkan di dada-dada akhbar mengenai kemerosotan akhlak para pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang telah selesai mengambil sijil pelajaran Malaysia baru-baru ini telah tular di media sosial kerana menconteng baju sekolahnya dengan kata-kata kesat kepada para guru dan juga yang membuang buku teks mereka ke dalam sungai. Justeru, guru yang bijak mengenai psikologi pendidikan perlu memikirkan apakah kaedah yang mapan bagi mengelakkan daripada perkara sebegini berulang kembali. Menurut Imam Al-Ghazali,
Antara kaedah terbaik adalah dengan memberikan pendidikan agama pada awal usia mereka, iaitu mengikut tahap kemampuan dan akal mereka, kerana pada ketika ini mereka lebih mudah untuk menerima dan mengikuti apa yang diajarkan kepada mereka. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga sangat menekankan bahawa setiap guru mestilah mempunyai sifat-sifat khusus, antaranya ialah kasih sayang. Secara tidak langsung, guru akan dapat tahu tentang latar belakang dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelajar, serta guru boleh cuba untuk memberikan jalan penyelesaian kepada mereka. Hal ini akan membuatkan psikologi pelajar lebih terjaga dan dipandu ke arah kebaikan. Oleh itu, dapat ketahui di sini bahawa dengan mempelajari psikologi pendidikan ini mampu untuk membentuk guru yang intelek dalam menguruskan psikologi para pelajar. Baik, kita masuk pula kepada peranan guru. Seperti mana yang kita sedia maklum dan kita pelajari sebelum ini, iaitu dalam usaha membangunkan pelajar secara holistik seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Tugas para guru ini sebagai pendidik bukan sekadar menyampaikan maklumat berkaitan mata pelajaran yang diajarnya sahaja, tetapi juga bermatlamat membangunkan para pelajar secara menyeluruh. Maksudnya di sini, guru juga berperanan besar dalam membentuk corak pemikiran, kestabilan emosi dan keunggulan tingkah laku para pelajar. Sebagai contoh, seorang pelajar terlibat dengan gejala negatif seperti punting sekolah. Jadi guru perlu bijak dalam mengambil tindakan supaya dapat membantu menyelesaikan masalah pelajar tersebut, di samping mampu mengubah para pelajar tersebut menjadi lebih berdisiplin dengan mematuhi segala peraturan-peraturan sekolah. Langkah pertama, guru perlu memeriksa dan mengambil tahu tentang latar belakang pelajar tersebut, kerana mungkin pelajar tersebut mempunyai masalah dengan keluarganya ataupun masalah dengan rakan-rakan di sekolah yang menyebabkan dia sering punting sekolah. Setelah itu, guru boleh mula membantu dan memberikan bimbingan kepada para pelajar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi olehnya. Di samping, guru perlu menunjuk akhlak-akhlak yang baik, seperti apa? Bercakap dengan lemah lembut, bersabar dan bersungguh-sungguh ketika membantu pelajar itu. Secara tidak langsung, hari demi hari pelajar akan mula terikut dan terpengaruh dengan akhlak dan tingkah laku guru itu, dan kesannya kita dapat lihat guru bukan sahaja mampu membantu menyelesaikan masalah pelajar, bahkan berupaya mengubah tingkah laku pelajar ke arah yang lebih baik. Oleh itu, kita faham di sini bahawa peranan seseorang guru cukup besar dan mulia, kerana guru bukan sekadar menyampaikan isi-isi pengajaran yang terdapat di dalam silibus dan buku teks kepada para pelajar. Malah guru ini juga akan bertungkus lumus dalam membentuk para pelajar yang memiliki akhlak dan tingkah laku yang mampu memberi kesenangan kepada semua pihak. Baik, seterusnya sepanjang saya mempelajari subjek psikologi pendidikan ini juga, saya juga dapat tahu mengenai kepentingan psikologi pendidikan dan apakah kaedah yang boleh diaplikasikan oleh guru dalam menghadapi pelajar-pelajar yang pelbagai tingkah lakunya. Jadi antara kepentingan psikologi yang saya peroleh ialah untuk memahami tingkah laku dan perubahan-perubahan manusia, dan akhirnya mampu untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tuntas yang mana seiring dan bersesuaian dengan petunjuk ilahi. Hal ini demikian kerana memang tidak dinafikan bahawa psikologi barat juga banyak menyumbang kepada kemajuan dan perubahan insan. Akan tetapi, menjadi ciri keistimewaan psikologi Islam di mana mereka mampu untuk menutup kelompongan yang terdapat dalam psikologi barat. Sebagai contoh, maklum mengetahui bahawa iman yang kukuh mampu untuk membentuk manusia misali. Oleh yang demikian, persoalan seperti fitrah, akidah, iman menjadi perkara utama yang menjadi fokus dalam memperbaiki mereka yang mempunyai masalah. Oleh itu, apabila permasalahan pokok ini diperbaiki, secara tidak langsung akan mampu memberi perubahan dan kemajuan dalam diri mereka. Sebagai contoh, seorang guru berhadapan dengan pelajar yang degil dan tidak mendengar kata.
Guru boleh mewujudkan satu kebiasaan yang menjadi amalan mereka. Contohnya dengan membaca Al-Fatihah setiap kali sebelum kelas bermula, kerana fitrah manusia untuk kembali kepada Tuhan. Oleh itu, mekanisme ini adalah salah satu langkah untuk mentarbiahkan jiwa anak didik, kerana dalaman yang baik akan mempengaruhi tindakan luaran mereka. Maka apabila kita memahami perkara ini, langkah yang efektif dan sesuai dengan cara Islam mampu untuk seseorang guru itu praktikkan ketika berhadapan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah. Kepentingan psikologi seterusnya yang saya peroleh iaitu dengan mempelajari subjek ini, ianya akan melengkapkan peranan seorang guru menjadi seorang mursyid atau pembimbing kepada para pelajar. Kita sedia maklum bahawa dalam Islam, peranan seorang guru itu tidak hanya terbatas sebagai seorang guru yang menyampaikan ilmu semata-mata, bahkan juga meliputi peranan sebagai pembimbing. Bagi mencapai matlamat pembelajaran, seorang guru perlu menitik beratkan ke semua domain pendidikan yang ada, iaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam konteks pendidikan atau tingkah laku pelajar, domain yang berkaitan adalah domain afektif. Bagaimana seorang pelajar hendak memahami isi pembelajaran jika mereka sedang dihimpit masalah yang menyebabkan mereka dalam kebuntuan. Justru itu, dalam perspektif Islam, di sinilah peranan psikologi dalam membentuk jiwa mursyid dalam diri seorang guru agar mereka mampu membimbing dan membantu pelajar mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Sebagai contohnya, seorang guru mendapati anak muridnya tidak hadir ke sekolah dalam jangka masa yang panjang. Pelajar tersebut sebenarnya mempunyai masalah kerana perlu bekerja untuk menyara diri dan keluarga. Dalam masa yang sama, guru tersebut tidak pernah tahu tentang masalah tersebut. Dalam situasi ini, psikologi akan membantu guru untuk tidak bertindak dengan melulu. Guru yang mempunyai pertimbangan dan terpandu dengan psikologi yang baik akan menyelidik terlebih dahulu masalah pelajar tersebut dengan datang berjumpa ke rumahnya atau bertanya kepada rakan baiknya agar tindakan yang wajar dapat dibuat. Tanpa ada rasa empati dan pemahaman terhadap psikologi pelajar, guru tersebut mungkin akan bertindak dengan mengenakan hukuman dan seterusnya menambahkan lagi bebanan efektif dalam diri pelajar berkenaan. Secara ringkasnya, jelaslah bahawa psikologi begitu penting dalam melengkapkan peranan guru sebagai seorang mursyid yang dapat membantu para pelajar. Sepanjang satu semester belajar subjek ini juga, saya telah pelajari mengenai pemikiran 4 orang tokoh Islam terhadap konsep pendidikan, iaitu Al-Ghazali, Ibn Sahnun, Al-Qabisi dan juga Ibn Khaldun. Oleh itu, pada kali ini saya tertarik untuk berkongsi tentang konsep pemikiran umum keempat-empat tokoh ini dan bagaimana kaedah terbaik untuk menyelesaikan masalah pelajar berpandukan teori-teori yang dikemukakan oleh mereka berempat. Tokoh yang pertama ialah Al-Ghazali. Beliau membawa satu gagasan utama, iaitu akhlak sebagai asas terpenting dalam pendidikan. Akhlak yang dimaksudkan oleh beliau ialah melibatkan akhlak dan etika yang perlu dijaga rapi oleh seorang guru, di samping tidak meninggalkan perbahasan mengenai akhlak sebagai seorang pelajar. Sebagai contoh mudah, Imam Al-Ghazali sangat menekankan sifat-sifat umum dan khusus yang perlu ada pada setiap guru, dan salah satu daripada sifat khusus itu adalah guru perlu mengetahui dan menghargai perbezaan potensi yang dimiliki oleh para pelajar. Baik, katakanlah di dalam sebuah kelas terdapat seorang pelajar yang lambat untuk memahami apa yang diajarkan oleh seseorang guru, namun dia mempunyai bakat dalam bidang bernasyid. Jadi guru perlu menggunakan peluang untuk menyerlahkan lagi bakat terpendam yang dimiliki oleh pelajar itu. Contohnya seperti guru memintanya untuk bernasyid tentang topik pembelajaran di hadapan kelas, ataupun guru mengadakan pertandingan nasyid peringkat kelas. Secara tidak langsung, perkara ini akan membuatkan pelajar itu lebih bersemangat untuk belajar. Kerana apa? Kerana guru itu faham dan tahu bagaimana cara untuk menghargai potensi pelajar yang berbeza-beza. Bukannya guru itu terus menghukum atau memarahi pelajar yang agak perlahan dalam memahami apa yang diajarkan. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menekankan metod keteladanan dalam mendidik anak-anak. Hal ini adalah kerana
Bagi beliau, usia anak-anak ini merupakan peringkat yang mudah untuk mempengaruhi mereka menerima segala ajaran dan didikan yang diberikan. Oleh itu, guru atau ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik kepada mereka. Contohnya seperti mengajak mereka solat berjemaah, mengajar mereka membaca Al-Quran dan membimbing mereka dalam memahami pelajaran-pelajaran. Secara tidak langsung, tujuan pendidikan terhadap anak-anak itu akan tercapai, iaitu berjaya membentuk mental anak-anak yang jernih, budi pekerti yang mulia dan sifat-sifat keagamaan dapat ditanam dalam diri anak-anak. Tokoh yang ke-20 ialah Al-Qabisi. Konsep yang diterapkan oleh beliau lebih kurang sama dengan Al-Ghazali sebentar tadi, iaitu akhlak merupakan tunjang kepada keberhasilan proses pendidikan. Untuk melihat dengan lebih jelas pembawakan Al-Qabisi ini, kita boleh perhatikan peranan seseorang guru itu yang diterapkan oleh beliau. Menurut Al-Qabisi, guru bukan sahaja perlu untuk menguasai perbahasan-perbahasan yang terkandung di dalam kurikulum, bahkan guru juga perlu untuk memiliki personaliti unggul dan akhlak yang mulia agar boleh dicontohi oleh para pelajar. Sebagai contoh, guru memiliki daya penarik yang tersendiri, seperti tata cara pemakaian yang sopan dan sesuai, tutur kata yang lemah lembut dan mudah difahami, serta gaya persembahan pengajaran yang menarik. Secara tidak langsung, perkara ini akan menarik minat para pelajar untuk menyukai subjek yang diajarkan itu, dan mereka akan sentiasa menumpukan sepenuh perhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran. Kerana apa? Kerana guru telah berjaya membuatkan pelajar berasa selesa dengan dirinya dan juga berasa selesa dengan subjek tersebut. Jadi kita dapat tahu di sini, dengan adanya personaliti unggul dan akhlak mulia dalam diri guru ini, maka masalah-masalah pelajar seperti ponting, tidak fokus dalam kelas dan suka mengganggu rakan dapat diatasi dengan jayanya. Seterusnya pula ialah tokoh yang ketiga, iaitu Ibnu Zahnun, yang merupakan pengarang kepada kitab Adab Al-Muallimin, dan ianya merupakan kitab pertama dalam pendidikan Islam. Konsep pemikiran yang dibawa oleh beliau ialah menjadikan hukuman sebagai salah satu proses mencapai objektif ataupun matlamat pendidikan. Namun hukuman-hukuman tersebut mestilah bertujuan mendidik dan mempunyai batas serta had yang telah ditetapkan, seperti tidak memberikan hukuman yang menyentuh badan pelajar, melainkan untuk pelajar yang melakukan kesalahan perbuatan dan juga kesalahan dalam belajar Al-Quran. Itu pun mesti memperoleh keizinan daripada waris para pelajar terlebih dahulu, dan juga hanya terbatas kepada 3 kali pukulan rotan sahaja. Sebagai contoh, terdapat seorang pelajar yang nakal di dalam kelas, maka guru boleh memberikan hukuman-hukuman yang berbentuk mendidik kepada pelajar tersebut, seperti menyuruh dia menghafal surah-surah pilihan di dalam Al-Quran ataupun memintanya memberikan tazkirah selama 5 minit di hadapan kelas sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Secara tidak langsung, perkara ini bukan sahaja akan memberikan pengajaran dan keinsafan buat pelajar tersebut, malah ianya juga akan memberikan manfaat buat pelajar itu dan juga memberikan manfaat juga kepada guru serta rakan-rakan sekelasnya yang lain. Justru fahamlah di sini bahawa dengan adanya hukuman akan membuatkan matlamat pendidikan mampu untuk dicapai oleh para guru. Tokoh yang terakhir pula ialah Ibnu Khaldun. Tokoh yang sering kita dengar namanya dan sangat dekat dengan diri kita. Jadi gagasan yang dibawa oleh beliau sangat jelas, iaitu proses sosialisasi merupakan suatu pendidikan. Contoh mudah yang boleh saya bawa di sini ialah, andai kata di sebuah sekolah mempunyai beberapa orang pelajar yang suka merokok dan juga sering terlibat dengan kes-kes budi. Perkara-perkara ini akan membuatkan pelajar-pelajar lain berasa tidak selesa dan terancam. Maka peranan pertama yang perlu diambil di sini ialah oleh pengawas sekolah, iaitu dengan mendekatkan diri mereka dan memberi nasihat kepada pelajar-pelajar ini di samping menunjukkan contoh terbaik kepada mereka. Hal ini adalah kerana kebiasaannya pelajar yang terlibat dengan masalah-masalah sosial ini suka dan mudah untuk bergaul dengan sesiapa sahaja.
Secara tidak langsung, pengawas sekolah ini mampu mengurangkan masalah sosial itu dan juga mampu mempengaruhi tindakan-tindakan mereka. Selain daripada pengawas, guru kaunseling juga perlu melibatkan diri dengan memberikan khidmat nasihat, contoh teladan dan juga empati yang juga akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku pelajar yang bermasalah tadi, sama ada dari sudut kognitif, afektif maupun psikomotor mereka. Jadi guru dan kawan-kawan pengawas yang berfikiran positif dan tenang akan mudah mempengaruhi pelajar-pelajar tersebut dari sudut pemikiran. Begitu juga mereka yang bertingkah laku dengan nilai-nilai yang baik akan membentuk pelajar yang turut kaya dengan nilai-nilai murni. Maka jelas diperlihatkan bahawa usaha sama dari persekitaran pelajar, dari aspek guru dan rakan-rakan akan memberi persekitaran sosial dan pengalaman pendidikan yang positif terhadap pelajar tersebut. Jadi begitulah serba ringkas rangkuman tentang apa yang telah saya pelajari berkaitan pemikiran tokoh-tokoh Islam terhadap konsep pendidikan yang akan membantu saya untuk menghadapi kepelbagaian personaliti pelajar yang akan membentuk tingkah laku yang berbeza-beza di sekolah nanti. Seterusnya, saya juga telah mempelajari tentang teori-teori barat yang sesuai dan boleh dikaitkan dengan konsep Islam dalam pengaplikasian terhadap psikologi para pelajar. Terdapat banyak teori yang sangat menarik perhatian saya, iaitu teori behavioral. Teori ini diasaskan oleh dua tokoh barat, iaitu Skinner dan juga Bandura. Secara ringkasnya, teori behavioral ini mengatakan bahawa pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan, dikawal dan juga diramal. Teori ini juga mengkaji perhubungan antara rangsangan dan juga gerak balas apabila pelajar bertindak dalam persekitaran luaran. Selain daripada itu, teori ini juga melihat perhubungan antara tindakan pelajar dengan pengukuhan rangsangan. Jadi, untuk mudah faham, sebagai contoh, ibu bapa melazimi akhlak dan tingkah laku yang baik ketika berada di rumah, dan setiap perbuatan ibu bapa itu diperhatikan oleh anak-anak, seperti bertutur dengan lemah lembut, saling menghormati antara satu sama lain dan juga sentiasa bekerjasama. Begitu juga dengan para guru ketika berada di sekolah. Guru sentiasa menunjukkan contoh teladan yang baik dan mampu membuatkan pelajar berasa selesa dengan mereka. Maka, daripada pemerhatian anak dan para pelajar terhadap perbuatan ibu bapa dan guru tersebut secara konsisten, mereka akan dapat tahu bahawa perbuatan-perbuatan itu adalah betul dan benar. Oleh itu, mereka akan bertindak balas terhadap perbuatan yang dizahirkan oleh ibu bapa dan guru yang boleh kita anggap sebagai rangsangan kepada anak-anak dan juga para pelajar untuk mencapai suatu perubahan. Secara tidak langsung, lama-kelamaan mereka akan mula terikut dan mereka akan mula mencontohi kelaziman akhlak-akhlak yang baik itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Justru jelas di sini menunjukkan bahawa dengan mengaplikasikan teori behavioral ini juga mampu untuk melahirkan anak-anak dan juga para pelajar yang memiliki sahsiah unggul. Yang terakhir, saya akan kongsikan mengenai dapatan yang saya peroleh daripada webinar yang telah kita jalankan. Baik, webinar yang pertama bertajuk Psikologi Pelajar Guru Pendidikan Islam Cakna atau Leka. Terdapat banyak maklumat dan isi-isi penting yang boleh saya ambil di dalam perkongsian webinar ini. Antaranya ialah panel berkongsi tentang pendekatan psikologi yang boleh guru gunakan terhadap para pelajar berdasarkan pengalaman beliau. Beliau membahagikan pendekatan ini kepada 3 jenis. Yang pertamanya ialah pendekatan psikologi terbimbing. Maksud psikologi terbimbing ini ialah guru perlu menyimpan dan mengambil tahu mengenai data-data para pelajar, iaitu mengenai latar belakang pelajar, kemampuan pelajar, keluarga pelajar dan sebagainya. Sebagai contoh, guru masuk ke dalam kelas, perkara pertama yang perlu guru buat ialah ambil tahu tentang keadaan pelajar-pelajar kelas itu bagaimana. Sama ada pelajar itu pandai, ataupun kelas itu kelas belakang, ataupun kelas itu dipenuhi dengan pelajar kampung, ataupun kelas itu merupakan pelajar semuanya bandar sahaja. Jadi, perbezaan-perbezaan inilah yang akan menentukan pendekatan terbaik dan sesuai yang perlu digunakan oleh guru agar pendekatan tersebut selaras dengan kemampuan para pelajar.
Oleh itu, peranan guru di sini ialah perlu menguasai pelbagai elemen seperti penggunaan teknologi, kemahiran komunikasi efektif, proses headcount dan juga kaedah didik hibur, yang mana perkara-perkara ini ianya akan membantu para guru dalam menguruskan kepelbagaian bentuk tingkah laku pelajar. Pendekatan kedua yang digunakan oleh panel ialah beliau melaksanakan pendekatan 5 rasa apabila berada di sekolah. Yang pertama ialah membuatkan pelajar itu rasa dirinya penting. Contohnya seperti sekiranya ada pelajar yang tidak hadir ke sekolah, guru akan pergi berjumpa pelajar tersebut di rumahnya. Guru berusaha membuatkan pelajar rasa penting dan sangat rugi jika tidak hadirkan diri ke sekolah. Yang kedua pula ialah guru membuat pelajar rasa disayangi dan selamat. Sebagai contoh, guru menunjukkan sikap empati dalam membantu murid-murid yang terlibat dengan masalah sosial tanpa terus menghukum mereka secara melulu. Yang ketiga, guru membuat pelajar rasa dihargai. Contohnya, guru perlu membudayakan ucapan terima kasih kepada para pelajar sekiranya mereka membantu guru mengangkat buku ataupun mereka menjawab soalan-soalan guru di dalam kelas. Guru juga boleh menggunakan kaedah ganjaran dengan memberikan hadiah kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan. Yang keempat pula, membuatkan pelajar rasa dihormati. Sebagai contoh, guru tidak memarahi pelajar yang menjawab soalan yang salah. Sebaliknya, guru perlu membetulkannya dengan baik kerana mereka merupakan amanah seorang guru. Selain itu, guru juga perlu terbuka dalam menerima pandangan-pandangan daripada pelajar. Yang terakhir ialah membuatkan pelajar rasa tanggungjawab yang tinggi. Contohnya seperti guru mengajar pelajar supaya tidak meninggalkan pen, buku, baju dan sebagainya di asrama ketika mereka sudah habis belajar. Perkara ini penting untuk membentuk pelajar yang mempunyai rasa tanggungjawab dalam menjaga barangan peribadi yang dibeli oleh mak ayah, di samping menjaga keceriaan dan kebersihan suasana sekolah. Pendekatan terakhir yang dikongsi oleh panel ialah guru perlu memotivasikan para pelajar supaya mempunyai daya saing yang tinggi. Hal ini adalah kerana setiap para pelajar sebenarnya berpotensi untuk berjaya dalam peperiksaan, namun sikap malas mereka menjadi penghalang untuk mereka mencapai kecemerlangan dalam akademik. Jadi guru perlu berusaha melatih dan menjaga momentum para pelajar untuk sentiasa berada di atas landasan yang sebenar. Jadi jelaslah di sini bahawa dengan 3 pendekatan yang dikongsi oleh panel, iaitu pendekatan psikologi terbimbing, pendekatan 5 rasa apabila berada di sekolah dan juga pendekatan daya saing yang tinggi ini mampu untuk membantu saya dan juga rakan-rakan yang lain untuk berhadapan dengan para pelajar di sekolah. Okey, seterusnya ialah webinar yang kedua pula bertajuk Psikologi dan Profesion Guru Pendidikan Islam. Antara dapatan menarik yang saya peroleh daripada webinar ini ialah mengenai profesionalisme keguruan. Kata panel ketika itu, guru yang cemerlang perlu menguasai segala dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan. Beliau juga menghuraikan tentang ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang guru yang profesional, iaitu yang pertamanya ialah guru perlu menjaga dan menepati masa. Perkara ini sangat penting untuk ditekankan oleh seseorang guru kerana ianya akan menunjukkan contoh teladan kepada para pelajar. Yang kedua, kata panel, seseorang guru itu perlu bijak dalam menyesuaikan diri walau di mana sekalipun dia berada. Jadi, guru perlu menguasai kemahiran-kemahiran dan nilai-nilai tambah yang berguna untuk memudahkan urusan beliau dalam proses pengajaran kelak. Perkara-perkara inilah yang akan membantu para guru dalam memilih aktiviti dan pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam mengajar pelajar yang berbeza-beza kemampuannya. Yang terakhir, kata panel ketika itu ialah guru perlu ikhlas dalam perjuangan. Hal ini adalah kerana guru akan sentiasa bersabar dalam menghadapi tingkah laku para pelajar kerana guru tersebut faham akan tugas dan tanggungjawabnya dalam membentuk kepribadian para pelajar yang akan menjadi pemimpin kepada negara kita pada masa hadapan. Jadi setakat itu sahajalah refleksi ataupun perkongsian mengenai apa yang saya dapat daripada subjek psikologi pendidikan menurut perspektif Islam yang saya pelajari pada semester kali ini. Sekian, terima kasih.